Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijriah peringkat kebangsaan yang sedang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, seperti mana yang anda dapat saksikan, kini sedang berlangsungnya ucapan dari YB Senator, dan ini merupakan acara rasmi setiap tahun yang disambut pihak kerajaan sesuai dengan agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia, yang mana mengangkat kecintaan terhadap Nabi dan juga perjuangan maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada anda semua yang berada di rumah, terima kasih kerana menonton kami. InsyaAllah kita bawakan sedikit kemeriahan di Dewan Merdeka dengan dihadiri hampir 2,500 orang, macam-macam acara di awal tadi, dan diserikan lagi dengan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan untuk mengetahui apakah kelainan sambutan Maulidur Rasul pada kali ini, kita terus saja bersama dengan Ustaz Haji Zakaria Uthman, Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan kami di MSI. Sedikit sebanyak mungkin nak ceritakan sikit tentang sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada kali ini. Silakan. Alhamdulillah, sekarang sedang berlangsung majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1444 Hijri bersamaan tahun 2022 Hijri. Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita tidak dapat melaksanakan sambutan secara fizikal dengan kehadiran lebih 2,500 tetamu, kontijen-kontijen yang mewakili agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, NGO dan orang perserangan. Dan hari ini kita dapat menyaksikan bagaimana kemeriahan warna-warni masyarakat yang datang ke Dewan Merdeka WTC KL pada hari ini bagi menzahirkan rasa kebanggaan, kesyukuran atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita sedia maklumkan, beralih kepada fasa endemik, sambutannya sedikit berbeza. Tidak ada lagi perarakan seperti lazimnya kita lakukan pada acara-acara tahun yang lalu. Dan bagaimana kali ini kelainan yang disuntik dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada kali ini? Kalau sebelum ini kita sinonim sambutan Maulidur Rasul, ada perarakan kontijen, ada pertandingan di kalangan kontijen, tapi pada tahun ini kita hanya membuat perhimpunan melibatkan kontijen-kontijen, tetapi elemen-elemen menarik yang cuba diterapkan oleh pihak jawatankuasa penganjur adalah persembahan khas yang melibatkan teknologi, inovasi teknologi, pementasan yang bercahaya. Kalau kita dapat lihat di pentas bagaimana berlatar belakangkan satu set pementasan yang cukup inovatif dengan pencahayaan bagi melahirkan rasa feeling penonton-penonton untuk melihat persembahan khas sebentar nanti yang akan dijayakan oleh artis-artis jemputan, tokoh-tokoh yang kita undang khas, penampilan istimewa, kumpulan Raihan, kumpulan Intim, Sautul Amal dan sebagainya. Dan kita juga sudah pasti teruja untuk menantikan persembahan dari Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang akan mengambil bahagian dalam persembahan nanti. Masya Allah, satu yang cukup meriah sekali. Seperti mana yang anda mungkin dapat saksikan sebentar tadi, itulah dengan struktur pentas, dengan pencahayaan di awal tadi dengan alunan selawat. Setibanya kami di sini memang cukup meriah sekali dengan sambutan yang diserikan lagi dengan kehadiran ramai. Bagaimana dengan pemilihan untuk kriteria pemenang anugerah bagi sambutan Maulidur Rasul pada kali ini? Apakah kriterianya dan mungkin calon yang dipilih sebagai pemenang? Seketika nanti kita akan mendengar pengumuman penerima anugerah sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun ini yang akan diumumkan oleh Ketua Pengarah JAKIM. Dan Alhamdulillah, seperti tahun-tahun sebelum ini, tahun ini seramai 7 orang penerima anugerah akan disempurnakan, akan disampaikan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan daripada 7 penerima anugerah ini, seorang akan dinobatkan sebagai penerima tokoh perdana. Dan pemilihan tokoh-tokoh ini telah dibuat dan diputuskan oleh Jawatankuasa Pemilihan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Di antara kriteria ataupun nilai-nilai yang dibuat pertimbangan adalah tokoh-tokoh yang
mempunyai nilai-nilai kepribadian yang mulia yang boleh dicontohi dan dibanggakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terdiri daripada tokoh korporat, tokoh saintis, tokoh kemasyarakatan dan kemanusiaan, dan ada juga tokoh media, serta juga tokoh ibu yang akan diberi pengiktirafan oleh kerajaan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tema Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Sedikit secara ringkasnya untuk pemilihan tema pada kali ini, secara ringkasnya mungkin sebelum kita akhiri perbincangan ini, nak kongsikan mengapa dipilih sebagai tema pada tahun ini? Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran selaras dengan aspirasi kerajaan keluarga Malaysia, dan kita tahu elemen dalam keluarga adalah kesetiaan, kejujuran, kesepaduan, permuafakatan, dan itulah yang kita nak bina dalam masyarakat kita, elemen keluarga Malaysia itu. Terima kasih diucapkan kepada Haji Zakaria Uthman, Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM, bersama dengan kita untuk perkongsian sedikit kelainan apakah perbezaan mungkin sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1444 Hijriah pada kali ini. Teruskan bersama dengan saya kerana seketika nanti kita akan bawakan sedikit gambaran bagaimana suasana dari atas pula, insya-Allah. Kita cuba untuk dapatkan visual kepada anda semua. Sebelum kita berehat seketika, kita tinggalkan dengan satu bingkisan inspirasi seorang ustaz yang tidak putus asa untuk mengajar, memberikan inspirasi kepada warga OKU untuk membelajar Al-Quran dan juga memahami Al-Quran. Sama-sama kita saksikan.